Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Terkini ini tuan-tuan dan puan, akhirnya tersebut jugalah, bergegar jugalah nama Tun Mahathir di media sosial. Selama ini yang selalu disebut nama Zahid, nama Ismail Sabri, Tomat Hasan, Rafizi, Anwar, siapa lagi? Samuddin Hussein dan ramai lagi. Tapi kali ini Tun Mahathir pula. Giliran Tun Mahathir kena jawab. SPRM digesa untuk siasat dakwaan Tun Mahathir. Apa yang Tun Mahathir dakwa ni? Timbalan Presiden Bersatu, iaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menggesa supaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau dikenali sebagai SPRM untuk mempercepatkan siasatan terhadap dakwaan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia. Beliau berkata bekas Perdana Menteri itu mendakwa wujud satu perjanjian daripada pengerusi Pakatan Harapan PH dan juga Datuk Seri Anwar, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan pengerusi Barisan Nasional BN, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, untuk menggugurkan pertuduhan rasuah. Wow, ini perlu disiasat betul atau tidak, ya, betul atau tidak. Jangan kasih gugur pertuduhan rasuah, jangan campur tangan, ya. Katanya, saya amat terkejut dan terganggu dengan kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir pada 6 November 2021 yang lalu yang mendakwa terdapat perjanjian sulit di antara Anwar dan juga Ahmad Zahid. Yang ini kena jawab 3 orang lah. Zahid Hamidi, Anwar Ibrahim dan juga Mahathir. Perjanjian tersebut didakwa bahawa terdapat persetujuan untuk menggugurkan tuduhan rasuah terhadap Ahmad Zahid Hamidi sekiranya Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri. Betul atau tidak ini Anwar kena jawab. SPRM sila siasat. Kalau memang betul, kena siasat. Selain itu, sebagai balasan dilantik sebagai Perdana Menteri, Anwar juga perlu bersetuju untuk membebaskan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak daripada penjara, katanya dalam kenyataan pada hari ini. Wow. Ahmad Faizal berkata perkara itu adalah serius memandangkan ia membabitkan kepentingan negara, kepercayaan orang ramai terhadap sistem keadilan negara Malaysia, dan juga akan mempengaruhi keyakinan pelabur terhadap negara Malaysia. Pada masa yang sama, katanya, ia juga membabitkan masa depan negara, sama ada mematuhi kedaulatan undang-undang atau kedaulatan politik. Katanya, rakyat Malaysia seharusnya berhak mengetahui kebenaran, terutamanya kerana Anwar adalah calon Perdana Menteri bagi Pakatan Harapan. Selain dakwaan ini juga datangnya daripada seorang negarawan dan juga bekas Perdana Menteri. Pendedahan ini juga mesti dilihat dalam konteks peristiwa yang berlaku pada 2 September 2020. Ketika itu Anwar secara terbuka mendakwa memperoleh majoriti kuat dan meyakinkan untuk membentuk kerajaan baru. Walaupun didesak pada ketika itu, Anwar enggan untuk menyatakan dari mana beliau mendapat bilangan sokongan ahli parlimen untuk membentuk kerajaan, katanya. Beliau berkata, ketika itu juga jelas bahawa jumlah sokongan hanya boleh diperolehi daripada Ahmad Zahid Hamidi dan UMNO. Namun, katanya, hampir 2 tahun kemudian, iaitu pada April 2022, Anwar terlambat mendakwa bahawa beliau tidak dapat membentuk kerajaan pada September 2020 adalah kerana enggan bersetuju untuk memberi jaminan membebaskan mereka yang terbabit dalam tuduhan rasuah. Katanya, jika penjelasan terlewat ini benar, kenapa Anwar mengambil masa hampir 2 tahun untuk berkata demikian? Mengapa beliau tidak mendedahkan perkara ini pada tahun 2020? Oleh itu, penjelasannya pada tahun 2022 adalah tidak meyakinkan. Tambahnya lagi, maka peristiwa yang berlaku pada September 2020 ini pastinya menjadikan pendedahan Tun Dr. Mahathir pada 6 November 2022 sebagai satu perkara yang membimbangkan semua rakyat Malaysia, katanya. Ahmad Faizal berkata jika benar perjanjian sedemikian sudah dibuat, ia akan menjadi perjanjian untuk melakukan salah guna kuasa secara terang-terangan sekaligus melanggar Akta SPRM. Justru, katanya, saya menggesa SPRM untuk menyegerakan siasatan terhadap dakwaan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ini, katanya. Memandangkan ia membabitkan kepentingan awam, maka sepatutnya juga hasil siasatan didedahkan kepada umum. Okey, so itu saja. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari ini hari Rabu. Hari ini hari Rabu 9 hari bulan. Kita ada lebih kurang 10 hari saja lagi
10 hari untuk kita membuang 9 hari lagi untuk membuang undi. Okey, itulah. Sekarang dah terpaksa merayu-rayu. Semua pihak patut bersikap adil terhadap Ahmad Zahid Hamidi. Oh, kenapa pula kena sikap adil? Apa yang Zahid Hamidi buat sampai kena buat macam begitu punya kenyataan? Apa yang Zahid Hamidi buat ni? Aduh. Okey, so ada gambar Tok Matasan ni. Jadi apa yang sebenarnya Zahid buat sampai ada gambar Tok Matasan? Okey, kita sama-sama kongsikan. Okey, daripada Sinar Harian ini tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada sebab untuk UMNO menolak presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk bertanding pada pilihan raya umum ke-15 kerana beliau masih belum didapati bersalah. Kata timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, masyarakat juga tidak sepatutnya menjatuhkan hukuman kepada beliau selagi mahkamah belum menjatuhkan hukuman. Saya setuju yang ini. Dia belum bersalah kerana mahkamah belum menjatuhkan dia bersalah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kemungkinan besar yang orang ramai tolak Zahid ini pasal dia punya perkataan, ayat-ayat dia yang dulu yang tersebar itu, kamu pun tahulah. Kemudian cara dia bersolidariti kepada penjenayah, mungkin itu jugalah. Okey, jadi apa yang Tok Matasan ini kata, saya okey, tak ada masalah, saya setuju, betul itu. Di mana-mana negara pun kamu tidak akan bersalah selagi kamu belum dibuktikan bersalah. Itu memang pegangan untuk demokrasi. Negara demokrasi yang ada undang-undang itu memang betul-betul. Okey. Katanya beliau, iaitu Ahmad Zahid, belum lagi didapati bersalah. Dan kenapa beliau tidak boleh bertanding pilihan raya melainkan mahkamah telah memutuskan beliau bersalah, katanya. Kalau beliau bersalah, katanya, kita UMNO akan menasihatkan beliau supaya tidak perlu bertanding. Tapi sekarang atas asas apa kita nak menolak beliau? Katanya ketika beramah mesra dengan orang ramai di pasar malam Tuanku Jaafar di sini pada Selasa. Jadi betul jugalah apa yang Tok Matasan kata ini. Ujarnya semua pihak sepatutnya bersikap adil terhadap Zahid Hamidi. Okeylah tu. Tapi Zahid pun kena bersikap adil jugalah. Tok Matasan pun kena bersikap adil jugalah. Kalau mau Zahid diberikan layanan yang adil, dia pun kena adil jugalah. Jadi semua orang kena adil. Nasiblah memang Zahid ni adil kot. Jadi kamu boleh komen lah, Zahid ini adilkah? Zahid adilkah, tak adilkah? Tak pasti. Yang pasti Tok Matasan mahu supaya ada keadilan untuk Zahid Hamidi. Sementara itu katanya Pakatan Harapan tiada modal lain untuk berkempen apabila berterusan menggunakan sentimen UMNO akan melepaskan pemimpin yang didapati bersalah sebaik saja pilihan raya. Itu bukan pasal modal tak modal, Tok Mat, tapi itu supaya rakyat tahu. Rasanya begitulah yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Saya pun tidak pasti sebab saya bukan orang mana-mana parti. Katanya dulu mereka kata Datuk Seri Najib Tun Razak dan sekarang Ahmad Zahid Hamidi. Cuba lihat track record BN ketika mentadbir dulu, yang mana beberapa pemimpin besar parti dipenjarakan kerana didapati bersalah, katanya. Betul lah. Kalau salah tetap salah. Macam mana pun salah tetap salah. Okey. So kau boleh komen denyut nadi suara rakyat.